Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah Ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin alladhi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, thumma amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita sambung majlis membaca dan mentaklik kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadi Ibn Abil Izz Al-Hanafi Ad-Dimashqi rahimahullah. Dan hari ini kita berada pada matan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dengan katanya, wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin. Mana cek dalam tempat sini baris itu birrin, tak mungkin dua wajah boleh, tapi ana dengar ramai masyayikh yang sebut barrin, tak sempat nak cek dengan sebenar, tapi sambil dengar kuliah masyayikh mereka baca barrin wa fajirin, dan ada juga yang baca birrin wa fajirin, tapi maknanya difahami. Kami berpendapat adalah harus solat di belakang, barakallahu fik, jazakallahu khair, solat di belakang orang yang baik dan yang jahat di kalangan ahli qiblah, iaitu di kalangan orang Islam, dan harus solat ke atas jenazah mereka. Kemudian perkara ini dah kita bacakan tentang hukum keharusan solat di belakang ahli qiblah yang baik dan yang jahat. Begitu juga kita dah bincangkan tentang bab solat di belakang masturul hal. Masturul hal ialah orang yang tidak diketahui keadaannya. Kita tak kenal imam tu, jadi tak perlu kita cek. Nampak orang sembahyang, kita ikut, tak perlu cek depan tu apa akidah dia, tak perlu kita tanya. Okay. Dan yang ketiga, seterusnya berkaitan dengan hukum solat di belakang fasiq atau al-mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Kita dah bincangkan juga berkaitan dengan orang melakukan bid'ah, dan jumhur berpandangan bahawa tidak ada beza antara pelaku bid'ah tersebut, pelaku bid'ah yang mendiamkan diri atau pelaku bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Salat di belakang mereka tetap sah. Ini disebutkan oleh ulama dalam bab ini, kecuali athar yang disebutkan Imam Ahmad membezakan antara seorang ahli bid'ah yang mengajak pada bid'ah dengan seorang ahli bid'ah yang mendiamkan diri atau beramal untuk dirinya sahaja. Imam Ahmad melihat bahawa kalau dia mengajak manusia kepada bid'ah dan berjuang untuk bid'ahnya, maka tidak perlu solat di belakang dia. Namun tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan tidak sah solat di belakangnya. Cuma ini ijtihad dalam bab kemaslahatan, lebih kepada melihat kepada kemaslahatan, yang mana bab ini bab maslahah. Okey, kita sambung pada perenggan yang terakhir, namun kita perlu baca daripada perenggan yang kedua daripada muka surat 182 Syarah Aqidah Tahawiyah jilid yang kedua. Ya saya.
Dia hukum sama, masalah hukum sama, kita tengok pada kemaslahatan. Bab begini lihat kepada kemaslahatan. Kemaslahatan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala pada diri umat Islam itu sendiri. Kita akan baca supaya kita faham tajuk lebih luas. Dia bab-bab ini adalah bab hajar, bab pulaukan, bab meninggalkan solat di belakang imam tertentu atau tidak mensolatkan jenazah tertentu sedangkan dia seorang muslim. Bab ni bab ijtihad. Hukum tu ada, tapi ketika nak praktik, seorang yang ingin mempraktikkan perlu melihat kemaslahatan untuk agama di mana. Tindakan yang salah tidak kena pada tempat akan memudaratkan Islam dan muslimin sendiri, ataupun memudaratkan ahli sunnah dan sunnah itu sendiri. Sebab tu bab ini perlu tak ada satu formula yang kita boleh kata pakai formula, ambil satu kaedah kemudian kita praktikkan pada semua tempat. Sebab tu tajuk yang dibincangkan lebih awal adalah hukum asalnya harus solat di belakang siapa sahaja di kalangan orang Islam. Sebab ahli orang Islam itu solatnya sah. Bila dia solatnya sah, dia sah jadi imam. Itu hukum asal. Manakala keadaan-keadaan yang terjadi disebabkan keadaan dia seorang yang zalim, pemimpin yang zalim, kita bincangkan sebelum ini, atau sebelum ada ahli bid'ah, atau dibuat maksiat yang zahir dan sebagainya, ini dibincangkan sesuai dengan kemaslahatan. Dan kita bincangkan qaul ulama sekalipun, kita bertujuan untuk mengetahui ijtihad mereka, bagaimana mereka berijtihad dengan suasana yang ada pada ketika itu. Secara nas kita dah sebut awal-awal, tak ada nas yang jelas. Nas yang kata boleh pun tak sahih, nas kata tak boleh pun tidak sahih secara nas. Di bab ni kita bincang bab ijtihad. Sebab tu kalau perkara ini datang daripada seorang yang mujtahid, yang tahu suasana setempat, tahu keadaan kemaslahatan orangnya, orang yang kita tahu bahawa dia mempunyai pemikiran yang luas dan berhati-hati ketika menghukum dan sebagainya, orang-orang begini kita perlu dengar pandangannya, dan di samping kita masih menilai, kerana bab ijtihad ini perlu kepada penilaian. Sebab tu sangat bab-bab begini, kalau ada mufti yang dipercayai yang mengeluarkan fatwa, itu lebih memudahkan orang awam, orang awam. Okey, antara bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar ialah orang yang melakukan bid'ah dan kejahatan. Kita baca minggu lepas, anda baca sekali imbas sebab ada kaitan dengan perenggan seterusnya. Jadi bukan bererti solat kita boleh solat di belakang ahli bid'ah, artinya kita tidak boleh mengenepikan mereka pada setengah keadaan. Sekiranya ada kemaslahatan dan mampu dan tidak memudaratkan, ya, itu yang sepatutnya. Lepas tu kata Syekh, antara bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar ialah orang yang melakukan bid'ah dan kejahatan secara terang-terangan tidak boleh dijadikan imam bagi orang-orang Islam. Bentuk amar nahi mungkar. Okey, tadi kata boleh, sekarang kata solat belakangnya, tapi sekarang kata kalau dapat, itu salah satu bentuk dapat diketepikan mereka daripada jawatan-jawatan yang penting dalam satu kawasan, di satu tempat atau sebuah negara, lebih baik. Dan itu bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya mereka akan tekanan tadi menyebabkan mereka meninggalkan bid'ah mereka kerana kekuatan umat Islam. Kalau umat Islam memulaukan mereka. Antara bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar ialah orang yang melakukan bid'ah dan kejahatan secara terang-terangan tidak boleh dijadikan imam bagi orang-orang Islam. Dia berhak dikenakan ta'zir sehingga bertaubat. Sekiranya dia boleh dipulaukan sehingga dia bertaubat, maka adalah lebih baik. Maksudnya bab memulaukan ini disyaratkan kemaslahatan tadi, yang boleh bawa dia kita jangkakan tindakan itu membawa kepada kemaslahatan sehingga dia meninggalkan bid'ahnya dan bertaubat.
Sekiranya dia boleh dipulaukan sehingga dia bertaubat, maka adalah lebih baik. Apabila seseorang itu tidak dijadikan imam dan orang ramai bersembahyang di belakang imam lain, akan menimbulkan kesan dalam dirinya dan dapat menghalangnya daripada melakukan kemungkaran lalu dia bertaubat. Atau orang lain akan berhenti melakukan dosa yang dilakukannya, maka adalah lebih baik dilakukan demikian. Apabila orang seperti ini tidak lagi dijadikan imam, maka ia mengandungi maslahah syar'iyah. Keadaan tertentu ahli bid'ah yang boleh diketepikan, boleh dipulaukan dan mengandungi kemaslahatan syar'iyah, itu adalah salah satu bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi meninggalkan di belakang, solat di belakang ahli bid'ah yang keadaan tertentu, yang mereka kuat, mereka adalah penguasa, mereka yang berkuasa satu tempat, mereka jauh lebih ramai, ahli sunnah itu terlalu lemah. Tindakan memulaukan ketika itu tidak memberikan kemaslahatan. Apabila orang seperti ini tidak lagi dijadikan imam, maka ia mengandungi maslahah syar'iyah, serta makmum tidak akan keluputan sembahyang jemaah dan Jumaat. Jadi kalau dipulaukan orang begini, ada orang lain lebih baik, dan umat Islam tak ada kesan apa-apa, itu lebih baik. Itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar dan ada kemaslahatan syariah. Okey. Sambung kata Syekh, sekiranya tidak bersembahyang di belakangnya menyebabkan makmum keluputan sembahyang jemaah dan Jumaat. Duduk kat kampung, duduk kat satu daerah, semua tak kena dengan dia. Dia rasa kampung ni ustaz semua ahli bid'ah. Saya last kali habis sembahyang kat mana? Sembahyang kat rumah je. Ini ada orang yang beralasan kampung ni ada bid'ah, yang ni bid'ah, yang ni dia tak kena. Jadi apa tu natijahnya? Syekh kata sekiranya ia tidak bersembahyang di belakangnya menyebabkan makmum keluputan sembahyang jemaah atau Jumaat, maka pada ketika itu tidak ada yang meninggalkan sembahyang di belakangnya melainkan ahli bid'ah yang menyalahi para sahabat radhiyallahu anhum. Ini soalan antum. Hari itu nak cakap. Mana kalau ada orang beralasan tak ke masjid, sama ada berjemaah ataupun tidak. Kalau malas tu cerita nombor dua lah. Kat mana-mana pun ada orang malas ataupun ada uzur syar'i. Tapi orang ni atas alasan agama, dia kata dia tak pergi solat begini dan begitu, lebih baik saya solat dengan anak isteri saya sebagainya, kemudian tak pergi solat ke masjid, dan juga tidak solat berjumaat, kerana tak nak solat belakang ahli bid'ah. Kata Syekh, dia lah ahli bid'ah, kerana dia menyalahi apa yang diajarkan, ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kita perlu tengok pada secara spesifik. Dia tak ada kaedah umum. Kadang-kadang ada kerana isu, kadang-kadang kerana maksud salaf kat situ, ada orang yang spesifikkan salaf pada kumpulan tertentu. Dia kata kalau salaf lah macam kamu tafsirkan, jadi saya tak nak ikut salaf awak tu. Jadi tak boleh kita hukumkan satu qaul begitu saja. Perlu lihat semua tempat, bila kes secara spesifik, kaedah umum jelas. Kalau dia buat begitu, memang tinggalkan akidah ahli sunnah sendiri pun, dia jadi ahli bid'ah, tetap hukum seperti solat belakang orang ahli fasik dan mubtadi'. Tapi untuk cara personal orang itu, kita perlu perlu tengok kepada situasi. Kadang-kadang orang cakap macam tu sebab dia sebagai refleks kepada tindakan orang yang mengeluarkan dia daripada salaf. Kerana orang kata kau ni bukan ahli sunnah lagi, kau ni semua sekali ahli sunnah macam tu. Last sekali dia kata, kalau macam tu aku tak nak ahli sunnah. Dia sebagai tindakan refleks terhadap tindakan setengah daripada orang, dan itulah isu perselisihan. Dia perlu diselesaikan.
Betul, seorang mukmin selagi dia bukan seorang, sampai ke tahap seorang khawarij, seorang mukmin dia tak sampai pada tahap kafir, dia tidak diperangi. Mukmin yang bersengketa itu perlu disatukan. Apatah lagi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Semua persengketaan. Mengambil pendirian untuk menyatukan itu lebih baik semampunya. Kerana kita tahu kalau dia bukan orang kafir dan dia bukan khawarij, dia masih ada keinginan untuk bersatu. Cuma perlu adanya perbincangan, perlu kepada cara metod yang lebih baik. Yang kedua, tentang ada orang yang menghukumkan solat belakang imam tertentu yang jaharkan basmalah. Ini masalah sunnah. Dua-dua sunnah. Bukan khilaf lagi, dua-dua ulama sepakat sunnah. Cuma khilaf di kalangan mazhab yang mana lebih afdal. Yang mana lebih banyak, bukan afdal maksud yang lain itu maftud tak. Yang mana lebih patut sering dilakukan. Mana-mana lebih yang lebih afdal lah antara dua hal tersebut. Jadi ia paling akmal, paling sempurna. Khilaf di situ. Kalau jahar dengan niat walaupun tidak wujud dalam dalil dan syarak, tapi dia masih wujud dalam kaedah umum. Yang mana orang yang melakukan jahar niat tadi, dia merasakan dia buat itu bukan bid'ah. Dia ada maksud tertentu, ingin takkidkan ataupun untuk berjaga-jaga dengan mentaklid imam tertentu. Kita tak boleh keluarkan dia daripada daerah ahli sunnah. Dan itu masalah dalam mazhab. Dalam mazhab ada apa beza perbincangan fiqh tarjih dengan fiqhul mazhab? Fiqhul tarjih kita nak tengok yang mana lebih rajih dengan sunnah Nabi SAW. Fiqhul mazhab tujuannya untuk yang mana lebih tepat untuk intimak pada imam tersebut. Dia tak tengok pada yang rajih dengan sunnah. Itu cerita nombor dua. Mereka bukan tolak. Tapi fiqh mazhab tujuan utamanya nak tahu kalau kata mazhab Syafi'i betul-betul atau tidak dia ni mewakili pandangan fiqh Syafi'iyah. Imam Syafi'i atau fiqh Syafi'iyah. Sebab tu dia menggabungkan antara imam tertentu. Kalau imam dia berkata sekian, dia membawa menerangkan qaul Syafi'iyah, qaul yang diintimak, satu qaul padanya, ataupun kita kata boleh disebahkan qaul padanya. Sebab tu kedua-dua fiqh ini perlu. Cuma step kaedah pembelajaran dan kebijaksanaan guru dalam mengajarkan. Kita tahu bahawa penghujungnya semua orang mahukan beramal dengan sunnah yang sahih. Semua umat Islam ingin beramal dengan yang sahih. Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad diletakkan sebagai diberikan ruang padanya untuk berijtihad, satu tindakan yang tidak patut. Orang yang masalah-masalah yang tak perlu pada ijtihad, dah jelas mukhalafah walaupun ada dalam qaul mazhab. Dah jelas mukhalafah. Tak perlu disuruh orang ikut qaul tersebut. Itu juga satu perkara yang tidak bijaksana. Setengah daripada masalah wujud dalam mazhab kerana kaedah tertentu dan ahli mazhab sendiri khilaf, tak nak terima kerana mukhalafah dengan sunnah yang sarihah, tak perlu di-highlightkan dan diajarkan kepada umum kerana tidak mengandung kemaslahatan. Kerana asal kita adalah untuk ikut dalil yang sahih, ikut sunnah Nabi SAW. Tapi setengah bab ijtihad, bab tertentu, kita tak tahu yang mana satu sunnah. Masing-masing ada hujah. Kita belajar, kita buat tarjih, kita mampu katakan saya lebih cenderung bahawa tidak kunut lebih rajih. Tapi kita tak boleh menafikan hujah orang yang mereka juga belajar dan kaji mengatakan kunut, hadis yang mengatakan kunut tu boleh mencapai tahap hasan. Contoh, kita mentarjihkan bismillah secara sir lebih afdal. Kerana memahami hadis banyaklah hadis Anas dan sebagainya, ataupun hadis kisah Abu Hurairah ketika Abu Hurairah kuatkan jaharkan basmalah dan baca amin, jadi makmum belakang rasa pelik. Kita nampak keadaan pelik tu, kita kata bahawa kebiasaannya masyarakat ketika itu tak baca basmalah dengan jahar. Sebab tu Abu Hurairah tegaskan, ada yang kata tak. Abu Hurairah seorang sahabat, yang pelik ni tabi'in. Yang pelik ni ramai di kalangan tabi'in. Jadi siapa yang lebih utama didahulukan? Kita tak boleh nak
ambil satu qaul dan kita rasa kita betul. Kita boleh tarjih dengan pelbagai kaedah. Tapi pentarjihan ini perlu kepada fiqh. Fiqh orang memahami bab tersebut. Tapi berbeza dengan bab-bab yang jelas berlakunya mukhalafah. Semua orang tahu Nabi tak buat. Yang ni tak ada pada zaman Nabi ya semua hari. Cuma kalau nak cari pada kaedah ini umum. Berdasarkan kaedah. Kaedah tidak boleh berlanggar dengan nas yang sarih. Kaedah-kaedah tak boleh berlanggaran dengan nas yang sarih. Dan ini juga satu kesilapan. Menghalang orang daripada tujuan asal untuk mengajak orang supaya lebih belajar ikut tertib, belajar bermula daripada tahap taklid sebagainya. Tapi sampai pada bab tertentu yang memang jelas, hatta ulama mazhab sendiri pun mengatakan itu adalah mukhalafah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajarkan juga atas dasar ada qaul di kalangan mazhab kata begini, itu bukan satu perkara yang bijaksana. Wallahu alam. Okey, sekiranya tidak. Okey. Bab seterusnya bab solat di belakang imam ratib. Begitu juga sekiranya imam telah dilantik. Tapi anda faham bab beza antara fokus perbincangan fiqh mazhab dengan fiqh tarjih. Fiqh tarjih tujuannya untuk cari qaul yang rajih dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiqh mazhab untuk mencari qaul yang paling dekat dengan ijtihad imam mazhab tersebut ataupun ulama mazhab tersebut. Sama ada dekat dengan qaul Imam Syafi'i sendiri atau Syafi'iyah. Mereka ada kaedah tersendiri. Jadi fiqhul mazhab meletakkan bahawa imam orang yang alim kita perlu ikut kerana imam lebih kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga amalkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiqhut tarjih, okey. Mereka melakukan suatu amalan bukan bertujuan untuk cari yang mana lebih tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan dalil. Jadi kalau dua ni bawa jadi bergaduh, tak settle masalah lah. Dan saya cukup tak setuju bab-bab begini dibincangkan secara umum dan sebenarnya orang tak dapat nak tangkap. Tak dapat nak faham memang dua tujuan sama-sama beramal, tapi masing-masing tahu tempat mana. Yang ni nak tuju kepada sini, yang ni tuju pada sini. Dua-dua ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ikut pada mazhab Syafi'i, kemudian dalam bab tertentu yang dia tahu jelas bahawa qaul itu tidak tepat, dia beramal dengan qaul yang dirasakan lebih rajih, lebih kuat, kita tak boleh kata dia tidak bermazhab. Ini satu perkataan yang cukup. Saya memang nampak yang cukup tidak bijak. Orang ikut mazhab Syafi'i secara keseluruhan semua sekali, tapi ada setengah masalah. Memang ada tiap mazhab ada masalah mukhalafah yang sarihah. Setengah masalah mengambil pandangan yang jelas, nas lebih jelas, orang tu keluar pada satu masalah, dua masalah, tak boleh labelkan orang sebagai la mazhabiyah, orang tak ada mazhab. Begitu juga sebaliknya. Label ini membawa masalah dalam sejak pada zaman saya belajar sebab zaman kita kena sunnah dulu. Sejak zaman di Madinah Munawwarah berlaku begini, bukan setakat di sini. Bila orang mula semua orang ikut mazhab, tapi bab tertentu ada kaul yang mentarjihkan satu masalah, dua masalah tertentu, bukan menjadi manhaj tolak mazhab, tapi mentarjihkan satu dua masalah. Bila berlakunya perselisihan, satu masalah ditarjihkan, tidak boleh dilabelkan orang itu sebagai tidak bermazhab. Juga sebaliknya, ada orang yang menolak mazhab sebab saya ni pakai fiqh tarjih. Siapa awak? Ingin tolak mana dia lebih kepada tak nak ikut pada mazhab, dia pergi ikut pada mazhab yang lain sebab dia pun tak ada kelayakan. Kalau dia kelayakan, dia mujtahid mutlak, ialah dia mujtahid. Hakikatnya dia ikut pada guru dia. Yang tolak mazhab pun tak betul, yang ikut mazhab dan melabelkan orang yang ambil tarjih pada bab tertentu sebagai tidak bermazhab pun tidak betul. Dipancing ana. Ana tak nak cakap. Maksudnya mana?
yang tak nak ikut, siapa kita nak tinggalkan mazhab-mazhab yang mu'tabar. Tiap-tiap mazhab ni dah dibina oleh ulama dengan kukuh. Kaedah-kaedahnya, ada usul mazhab yang sangat kukuh. Ribuan ulama, malah mungkin jutaan ulama yang sepakat di atas perkara tersebut. Mazhab-mazhab yang masyhur ini. Jadi kita tak boleh nak buang begitu saja. Cuma kita tahu setengah masalah hanya dengan kaedah. Kaedah ni dia bukan nas. Kadang-kadang masalah furuk, masalah kecil-kecil, dia akan ada masalah yang mukhalafah sarihah. Mazhab Hanafi menghukumkan bid'ah, orang mengatakan amin. Tuan-tuan jangan pandai-pandai duduk kat belakang orang Hanafi kat India. Waladdallin amin. Boleh kena lempang. Dia betul, kawan saya kena lempang. Tapi dia orang luar dia tak masalah. Tapi kalau budak tempatan, kawan saya budak Kashmir, kena lempang. Saya ingat dia tipu, kawan dia kata. Kau nak kena lempang lagi? Kawan dia kata. Kawan dia belajar sekali. Jadi, walaupun kita dalam setengah pada qaul dalam mazhab, memang jelas ada mukhalafah yang jelas. Jadi tak ada masalah dia bermazhab Hanafi, tapi dia mengambil pandangan lain pada tempat yang dirasa jelas kaedah mazhabnya, atau ulama mazhab dalam kaedah tersebut ada berbeza dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah mereka sengaja? Tak. Sebab kita tahu fiqh mazhab adalah untuk mentashihkan ataupun untuk mencari intimak yang benar. Sebab tu kita jangan peliklah. Fiqh mazhab ni mereka bukan menyembah imam. Apabila berkata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka kaul ni akan jadi kaul sekian dan sekian. Apabila kata Ar-Ramli dan juga kata semua kaul, kita akan sebut nama-nama imam ni macam-macam mustalah. Mustalah pun khilaf sesama ahli mazhab dalam Syafi'iyah sendiri pun. Mustalahat yang diguna pakai, yang mana mu'tabar, tak mu'tabar, yang mana kaul asah, yang mana kaul muktamad dan sebagainya. Istilah-istilah ni kenapa? Bukan sebab mereka tak nak beramal dengan sunnah, tapi memang fiqh mazhab bertujuan untuk mencari kesahihan intimak pada mazhab itu sendiri. Mana betul atau tidak kaul kita mewakili mazhab itu sendiri. Seorang cerita tentang fiqh sunnah, seorang cerita fiqh mazhab, lepas tu bergaduh. Memang tak kena. Tidak ada penghujungnya. Perbincangan yang tidak menyelesaikan masalah. Seorang labelkan orang ni tak bermazhab, yang seorang lagi jadi kita tak perlu pada mazhab. Yang tak perlu memang betul lah, salah lah. Mana mungkin kita boleh menjadi seorang yang faqih tanpa melalui kaedah mazhab? Semua kawaid, semua kaedah-kaedah yang kita belajar itu bermula dari mazhab. Ulama dakwah salafiyah bukan mengajak masyarakat meninggalkan mazhab, tetapi mengajak masyarakat untuk kembali pada sunnah pada bab tertentu, qaul yang wujud dalam setengah daripada mazhab yang jelas mukhalafah. Sebab tu kita nampak sebahagian pada amalan yang memberi kaul mu'tabar dalam mazhab Ahmad ditinggalkan oleh ulama Saudi secara umum. Walaupun mazhab rasmi mereka adalah mazhab Hambali. Banyak kaul-kaul yang mu'tamad dalam mazhab Imam Ahmad tak diamalkan. Okey. Bab imam ratib. Begitu juga sekiranya imam telah dilantik oleh waliul amar, maka tidak ada maslahah syariah dalam meninggalkan sembahyang di belakangnya. Satu imam yang dilantik, tak ada kemaslahatan untuk kita tak nak sembahyang belakang dia. Habis nak sembahyang dengan siapa? Dia imam rasmi, imam ratib, imam yang dilantik. Bukan imam kita boleh tolak orang ni, orang tu naik. Dia imam ratib di tempat rasmi. Jadi tidak ada kemaslahatan untuk kita tinggal di belakangnya. Tapi kalau kita pemimpin, macam keadaan awal, tak payah lantik, jangan bagi dia ke depan sebab dia ada perkara itu, okey tak apa. Itu boleh bawa masalah, itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi kalau dia memang terlantik, dia berjawatan,
Dan tidak ada pilihan. Kita tahu memang sudah tempat umat Islam solat berjumaat, solat dan berjamaah. Tidak ada kemaslahan untuk meninggalkan solat di belakangnya. Pada ketika ini tidak boleh meninggalkan sembahyang di belakangnya. Malah sembahyang di belakangnya adalah lebih afdal. Itu lebih afdal daripada sembahyang seorang-seorang. Lebih afdal daripada sembahyang berseorangan. Apabila seseorang yang terang-terangan melakukan kemungkaran berupaya mengelakkan diri daripada menjadi imam, maka dia wajib berbuat demikian. Apabila seorang yang terang-terangan melakukan kemungkaran berupaya mengelakkan diri daripada menjadi imam, maka dia wajib berbuat demikian. Akan tetapi apabila dia dilantik oleh orang lain dan tidak mungkin dia dapat lari dari menjadi imam, atau dia boleh lari menjadi imam tetapi dengan melakukan kejahatan yang tetapi dengan melakukan kejahatan yang lebih besar, mudaratnya berbanding dengan maksiat yang dilakukannya. Ini kena tengok pada terjemah bahasa Arab asal. Anda baca 2 minggu lepas. Yang ni dah habis balik lah, cuma kita syarah-syarah tak habis-habis. Sepatutnya ni. Jadi kita tengok balik teks yang asal, kerana terjemahan ni anda tak tahu kat mana tempat berhenti. Okey. Wa min zalika, okey, ni bab orang yang zahirkan bid'ah. Jadi bab imam ratib selesai dah, satu perenggannya. Cuma bezanya tidak dipisahkan dua perenggan yang baru. Jadi masuk bab tajuk baru. Berkaitan dengan tadi dengan imam ratib. Okey. Kita baca dulu imam ratib semula. Wa man azhara bid'atan wa fujuran la yurattabu imaman lil muslimin fa innahu yastahiqqu at-ta'zir hatta yatub. Ini tadi orang yang okey ni tajuk itu. Wa kadzalika idza kana al-imamu qad rattabahu wulatul umur. Itu juga seorang imam yang telah dilantik secara sebagai imam ratib oleh pemerintah. Laisa fi tarki salati khalfahu maslahatun syar'iyyah. Tidaklah ada kemaslahatan syarak dengan meninggalkan solat di belakangnya. Fahuna la yatruku salata khalfah bal salata khalfal afdal. Bahkan solat di belakangnya lebih afdal. Fa idza amkana al-insanu ay yuqaddima muzhiran lil munkar fil imamah wajaba alaihi dhalik. Ini yang betul. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك. Kalau seorang manusia mampu tidak menolak seorang itu ke depan untuk menjadi imam di kalangan ahli bid'ah yang menzahirkan bid'ah, wajib dia buat demikian. Kalau dia kuasa atau dia mampu, dia tahu orang ni ahli bid'ah yang ni, dan dia mampu, sama ada dia contohnya dia sebagai tuan nazir di satu masjid, jaga nazir, atau sebagai pengurusi, ada ramai yang ada bacaan semua baik-baik, dia mampu untuk untuk tidak membenarkan fulan dan fulan untuk jadi imam, maka dia wajib melakukan perkara demikian. Lakin idza wallahu ghairuhu, betul lah terjemahan silap. Akan tetapi apabila imam tadi kuasa melantik imam berada di tangan orang lain yang melantiknya, falam yumkinhu sarfuhu anil imamah, dan dia tak boleh halang, dan dia tak ada kemampuan untuk halang orang itu daripada menjadi imam, au kana la yatamakkanu min sarfihi anil imamah illa basharun a'zam illa bisyarrin a'zam dararan min darari ma azhara min al munkar, ataupun kalau dia mampu untuk halang fulan daripada menjadi imam, akan menyebabkan berlakunya keburukan, kemungkaran atau darar lebih berat daripada dia jadi imam. Ini berpecah belah, jadi bergaduh pula. Bab tolak imam tak jadi imam dah jadi bergaduh. Pecah belahkan umat, pecah belahkan masyarakat. Maka ketika itu dia tidak boleh melakukan satu kemungkaran yang, tidak boleh menolak satu kemungkaran yang dilihat sebagai mungkar dengan kemungkaran yang lebih besar. Kenapa kata Syekh?
fala yajuzu daf'ul fasadil qalil bil fasadil katsir. Tidak boleh menolak satu keburukan yang sedikit dengan keburukan yang banyak. Wala daf'u akhafud dararaini bihusuli a'zamihima, dan tak boleh menolak meninggalkan mudarat yang ringan dengan mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Jadi kaedah, kalau ada kemaslahatan, buat. Kalau buat tindakan membawa keburukan lebih besar, lebih baik ambil mudarat yang sedikit. Mana terpaksa menerima mudarat yang sedikit itu lebih baik daripada melakukan tindakan yang boleh menyebabkan darurat yang lebih besar. Fa inna syara'i'a ja'at bi tahsilil masalih wa takmiliha. Sesungguhnya syariat Islam ini didatangkan atau disyariatkan untuk mendatangkan atau untuk membawa kemaslahatan dan menyempurnakannya, membawa kebaikan. Wa ta'tilul mafasid wa taqliliha. Ini semua usul dalam bab maqasid syariah. Dan juga menghilangkan keburukan-keburukan atau mengecilkan kadar keburukan tersebut atau kerosakan tersebut bihasbil imkan, dengan kemampuan yang ada. Kata Syekh, ni penting, fatafwitul juma'i wal jama'at a'zamu fasadan min al-iqtida'i fihima bil imamil fajir. Meninggalkan solat Jumaat berjemaah dan solat Jumaat lebih besar keburukannya berbanding menjadi makmum daripada seorang imam yang bid'ah atau fajir, imam yang ahli maksiat atau yang jahat. La siyama idza kana at-takhallufu anha la yadfa'u fujura. Lebih-lebih lagi kalau dia tak solat belakang dia, tak usik pun orang imam tu. Tidak boleh tidak dapat menolak kejahatan dia pun. Orang tu memang imam. Kita marah, tak nak saya belakang ni, saya solat kat rumah. Last sekali dia yang tak pergi Jumaat, dia tak pergi masjid, imam tu jadi imam sampai mati. Tak ada apa-apa. Dia merosakkan agama dia sendiri. Kata Syekh, fayabqa ta'tilul maslahatil syar'iyyah biduni daf'i tilkal mafsadah. Dan orang yang melakukan demikian, hakikatnya dia telah menghilangkan maslahah syarak. Apa maksudnya? La siyama idza kana takhallufu anha la yadfa'u fujura fa yabqa ta'tidul maslahah syar'iyyah biduni daf'i tilkal mafsadah. Maka dia mentaktilkan masalah syariah dan dia pada yang sama tak dapat nak tolak kejahatan yang ada. Okey. Ini bab solat, orang yang meninggalkan solat di belakang imam yang fajir atau imam ratib. Akhir sekali dia yang terkorban. Dia agama yang terkorban. Dia tak solat berjemaah, dia solat dalam masjid, atau alasan imam tu ada bidah-bidah. Last sekali dia solat seorang-seorang. Imam tu kekal jadi imam, dia kekal jadi orang tak pergi masjid. Dia kekal jadi orang yang tak berjemaah. Yang rosak agama dia, keburukan orang sana pun tak dibetulkan. Tak dapat dibetulkan. Dia hukum sama macam orang yang pulaukan orang. Dia ada 2-3 orang, pulaukan orang 100 orang. Tak nak kawan dengan 100 orang ni. 97 orang. Nak pulaukan siapa? Siapa yang terpulau? Perlu kepada, kalau dia seorang yang tokoh, seorang yang hebat, seorang pemimpin, seorang yang ni, tindakan memulaukan itu memberikan kemaslahatan je, maslahah. Sebab tu kita dalam bab dakwah dia ada fiqhul aqalliyat. Fiqh berada di negeri minoriti. Ini bukan ahli bid'ah ni, kafir betul. Ada perbincangan yang tersendiri. Okey. Manakala kita tengok terus pada 183 perenggan yang kedua. Manakala sekiranya berupaya melakukan sembahyang jemaah atau Jumaat di belakang imam yang baik, maka ini adalah lebih utama dari
Jumaat di belakang dari melakukannya di belakang imam yang fajir. Bukan bererti kita nak sokong itu, tapi kalau ada dua masjid, imam tu memang masya-Allah soleh, baik, imam tu teruk, pergilah masjid yang mana kita meninggalkan solat di sana tidak memudaratkan agama kita. Kita boleh solat di masjid yang lain, itu lebih afdal. Kesimpulannya, apabila seseorang bersembahyang di belakang imam yang fajir tanpa keuzuran, maka ini menjadi bahan ijtihad ulama. Ini masalah ni khilaf pada apa? Orang yang sengaja memang dia solat nak belakang ahli bid'ah, tak ada keuzuran, tak ada apa, ada masjid yang lain, dia ini yang jadi ijtihad ulama yang duk bincang sekarang ni. Kalau bab tak ada, dia memang ratib, dia memang pemimpin, sama ada dia khalifah sendiri, atau dia pemimpin negara, atau dia ketua satu tempat, atau dia yang dilantik oleh ketua, atau kalau tak sembahyang belakang seseorang tu menyebabkan orang kita sendiri yang tak solat masjid, ini memang ahli bid'ah lah yang tak pergi solat berjemaah. Tapi kalau ada pilihan, lebih baik pilih yang imam yang lebih baik, yang kita tenang solat di belakangnya, kita tahu agamanya baik dan sebagainya. Okay. Dan kalau mampu solat di belakang imam yang baik, kita pilih yang lebih baik. Kesimpulannya, ulama khilaf hanya pada bab apa? Bab kalau solat di belakang ahli bid'ah dengan sengaja. Ada pilihan, tapi dia pergi juga ada dosa, duduk kat tengah-tengah. Yang ni tempat ni orang saleh, orang baik, semua sekali majlis ilmu, yang sana banyak bid'ah-bid'ah yang dibuat. Lepas tu duduk juga. Itu memang hukumnya macam hukum orang yang duduk dengan ahli bid'ah. Dia khawatiri agama dia ataupun amalan sunnahnya akan terhakis kerana keberadaan dia bersama dengan ahli bid'ah. Dalam kalangan mereka ada yang berpendapat sembahyang itu mesti diulang semula. Kalau keadaan macam ni, memang ada pilihan solat, orang tu sengaja pergi, sengaja pergi ke ahli bid'ah dengan pilihan sebagainya, ada di kalangan ulama yang suruh ulang semula. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Ulang balik. Bukan sebab hukum tak sah, tapi sebagai hukuman pada dia. Kita baca, dalam kalangan mereka ada yang berpendapat sembahyang itu mesti diulang semula, dan ada dalam kalangan mereka berpendapat tidak diulang. Ini dibincangkan secara panjang lebar dalam kitab fiqh. Mazhab Abu Hanifah kata kena ulang, jumhur kata tak perlu ulang. Perbuatan itu, tindakan dia memilih solat di belakang imam yang fajir, imam ahli bid'ah sebagainya, tindakan yang tidak tidak bijak, dan boleh membahayakan agama dia, yang tidak sepatutnya. Tapi sah tak sah, tak hukum sah. Hanya Imam Abu Hanifah kata kena ulang balik solat. Zahirnya tidak sah, tapi sebahagian daripada mazhab Imam mazhab Abu Hanifah sendiri, saya tak tahu siapa, cuma ketika bincang bab ni ada syekh sebut, dia kata mereka takwilkan bahawa itu sebagai hukuman, sebagai satu didikan, fatwa imam tadi sebagai mendidik masyarakat supaya lebih memilih imam yang patut dijadikan sebagai imam yang layak. Okey, kat sini settle lah masalah akidah. Lepas ni kita bawa soal fiqh. Imam lupa pula. Ni Syekh, ni kelebihan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, menyelitkan masalah-masalah fiqh di sebalik di setengah-setengah masalah akidah. Ada kaitannya, beliau selitkan untuk pengetahuan. Manakala apabila imam lupa atau tersilap sedang makmum tidak tahu keadaannya, maka makmum tidak payah mengulang sembahyang berdasarkan hadis yang lepas. Hadis yang kita bacakan tentang imam kalau dia buat salah, dia buat salah, kesalahan pada dirinya, dan makmum apa hadisnya, lafaz yang kita cek balik, cari lafaz kita pernah baca sebelum ni.
Anda tak jumpa. Anda tak hafal hadis ini. Ada kita pernah bincangkan sebelum ni. Berkaitan dengan kalau imam solat, kita tak tahu keadaan dia. Yang imam buat betul tu, kalau imam tu tersalah, dia sendiri yang bertanggungjawab di atasnya. Makmum tidak dipertanggungjawabkan dengan perbuatannya. Tapi insya-Allah kalau anda ada ni, kalau cari betul ada, tapi anda pun tak perasan ada Syekh highlight kat sini untuk cek semula. Kita pula tak hafal hadis tersebut. Okay. Manakala apabila imam lupa atau tersilap sedangkan makmum tidak tahu keadaannya, maka makmum tidak payah mengulang sembahyang berdasarkan hadis yang lepas. Umar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain telah menunaikan sembahyang sedang dia terlupa bahawa dia dalam keadaan berjunub. Sayyidina Umar pernah jadi imam, terlupa bahawa dia junub. Lalu dia mengulangi sembahyang tetapi tidak menyuruh makmum mengulanginya. Sekiranya makmum mendapat tahu setelah selesai sembahyang bahawa imamnya tidak dalam keadaan suci ketika sembahyang, maka mengikut pendapat mazhab Hanafi, dia wajib mengulangi sembahyangnya, berbeza dengan mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur daripadanya. Imam Abu Hanifah yang kaedahnya begitu. Solat yang lepas solat tahu orang tak ada bid'ah yang tak ada bid'ah, apa saja ulang balik. Tapi mazhab yang lain dah lepas, tak perlu diulang kembali. Termasuk bab ni. Solat dengan imam kan, dah solat semua dah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selesai. Duduk kejap, imam kata, "Ya Rabbi, aku tak wuduk tadi." Okey. Imam tak wuduk. Sekarang ni sah tak sah solat? Adakah semua kena ulang balik solat atau imam saja? Jumhur kata imam saja. Makmum tidak dipertanggungjawabkan. Dah selesai solat. Abu Hanifah kata tak, ulang semua. Ulang semua. Sebab jelas dia tidak cukup syarat sah solat tadi. Begitu juga jika imam melakukan perbuatan yang tidak boleh di sisi makmum. Ia dibincangkan secara perinci dalam kitab fiqh. Orang mazhab Syafi'i, tengok imam tu dia pegang isteri dia. Okey, bayang masuk masjid. Tiba-tiba dia dah pegang isteri, kita nampak jelas. Tak ada wuduk, tak apa, Allahu Akbar jadi imam. Sekarang ni makmum. Ikut mazhab makmum, imam ni batal lah ni. Dia pegang isteri tadi. Apa hukum solat di belakang imam yang dia dalam mazhab dia kata orang tu batal? Macam tadi. Dia solat je. Imam tu dia punya mazhab, dia punya pandangan dia, bab wuduk, khilaf wuduk tadi tak bawa masuk solat. Solat dia sah. Kita solat di belakang imam yang sama. Hujah ni yang dibawa oleh Arab Saudi ketika membuang mihrab imam yang 4. Alasan tu berkata tak perlu. Kitab fiqh Imam Ibn Is ada zaman sebelum tu lagi. Sebelum Saudi datang lagi dah bincangkan perkara ni. Kita kitab fiqh cerita mana keadaan imam tu, imam dengan mazhab dia lah. Walaupun ikut pada kita macam imam ni tak ada wuduk, batal tadi dah, dia pegang isteri dia sebagainya. Betul. Kalau kita berpenang taklid mazhab Syafi'i lah. Tapi itu tidak mempengaruhi solat kita. Sedangkan kalau dia tak berwuduk sekalipun, kita tak tahu, kalau kita tahu tak boleh lah. Mana solat kita tetap sah. Ni keadaan masalah khilaf perkara-perkara seperti itu, kita tak boleh tinggalkan solat di belakang dia. Lain kalau imam tu memang saya tak wuduk, tak ada kaul, tak ada apa. Yang tu memang dia solat dia tidak sah, jelas. Sekiranya makmum tahu bahawa imamnya bersembahyang dalam keadaan tidak berwuduk, maka dia tidak boleh bersembahyang di belakangnya kerana imam itu bermain-main dan bukannya bersembahyang. Mana dia mempermain-mainkan ibadah. Dia solat kalau dia tahu dia tak berwuduk, maksudnya dia mempermain-mainkan agama. Jangan solat belakang dia. Okay. Nas Al-Quran, Sunnah, ijma' salaf ummah telah menunjukkan bahawa ulil amri, imam sembahyang, hakim, pemerintah perang, amil mengutip zakat dipatuhi dalam masalah ijtihad dan mereka tidak wajib mengikut pengikutnya dalam masalah ijtihad. Ini penting. Pemimpin kita ni
Masalah mereka buat perkara yang memang kufrul bawah, buat kekafiran dan sebagainya, tak boleh ikut. Tapi masalah ijtihad, kan berbeza mazhab sebagainya, kita sebagai rakyat perlu patuh dengan pandangan imam yang bermazhab berbeza atau dalam berbeza dengan kita dalam masalah ijtihad. Jadi kalau suatu tempat memang diwajibkan untuk baca bismillah kuat, atau dengan diwajibkan oleh pejabat agama untuk baca kunut, okay, kita ikut je lah. Ikut. Tak ada masalah. Macam mana, adakah nak angkat tangan atau tidak, itu berlaku dua wajah. Boleh buat dua-dua. Kalau kata pandangan memang tak ni, tapi jangan sampai sujud sebelum imam. Tunggu berdiri. Ada yang kata tunggu saja, tidak sertai. Kalau dia dianggap itu dikeluarkan oleh sebahagian daripada ulama Hanafiyah, mereka menganggap itu bid'ah. Bila mereka anggap sebagai bid'ah, kunut sebagai bid'ah, jadi tak, mana boleh ikut sertai bid'ah. Jadi mereka berdiri tunggu, tapi tetap tunggu. Tidak boleh pecah belahkan masyarakat. Okey. Jangan buat benda pelik-pelik. Okey, tunggu. Tapi bagi yang hanya khilaf dalam masalah kita khilaf kunut itu setuju memang ada kunut, cuma adakah dilakukan secara berterusan ataupun tidak, atau bersebab atau tidak, khilaf-khilaf begini, wallahu alam, nak angkat. Kalau saya mengambil pendirian angkat. Kerana doa yang dibacakan itu doa yang baik, dan kita bukan ada ruang untuk pergi tinggalkan jemaah. Memang sedang keadaan solat. Sama juga kita akan solat belakang imam. Kemudian ketika khatam Quran, imam baca doa khatam. Ada ulama kata perkara itu tidak syarak. Tapi memang kita solat di belakang imam, mazhab Hambali, memang ada doa kunut walaupun dalam solat. Ketika solat, dan diamalkan secara turun-temurun oleh mazhab Hambali. Kita yang bermazhab Syafi'i yang tak buat begitu, ketika imam baca doa khatam Quran, ikut tak ikut? Ikut. Sebab apa? Bukan khilaf berkaitan dengan bid'ah atau bid'ah, khilaf berkaitan adakah utama atau tidak di situ. Jadi doa dibacakan, doa mengandungi kebaikan yang banyak, boleh kita aminkan. Apa hukum doa dengan imam lepas solat? Habiskan dulu. Pertama sekali, selesaikan dulu wirid. Habiskan wirid. Wirid yang sempurna tak habis, jangan buat sesuatu yang tidak disyaratkan secara khusus, secara ni. Kemudian lepas selesai, mampu bangun untuk solat. Setengah tempat kita mampu bangun untuk solat. Setengah tempat kalau kita bangun jadi masalah. Ketika sedang kita dah habis wirid semua sekali, dah lah imam dia baca wirid panjang, lepas tu dia doa panjang pula. Kita bangun pun tak sesuai keadaan tertentu, kita boleh duduk dan kita boleh aminkan solat imam dengan doa-doa yang baik dibacakan, kita boleh aminkan pada keadaan tertentu. Ini disebutkan oleh sebagai masyayikh ijtihad. Sebab kita dah selesai dah. Kita tidak menggantikan satu amalan daripada sunnah Nabi SAW. Kita pun tidak menyokong. Tapi dalam keadaan kita dalam keadaan tertentu, kita tak boleh nak keluar. Jadi dibacakan doa, dan doa itu ketika itu bolehlah kita anggap ketika itu doa itu hanya kita mengaminkan doa-doa yang baik sebagai doa yang umum, tidak dikhususkan dengan amalan yang khusus selepas solat. Tapi kalau dengan ikut doa sehingga ditinggalkan wirid, ini yang berlaku banyak. Imam pula lepas baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak cepat Al-Fatihah. Dari mana Al-Fatihah dah? Baca ni terus baca doa. Banyak berlaku masyarakat kita imam macam tu. Di Al-Fatihah doa. Al-Fatihah pun tak ada bukan wirid selepas solat. Doa pun bukan amalan khusus selepas solat. Jadi kita tak perlu ikut. Habiskan
wirid, selesaikan wirid, baca. Keadaan begitu tak perlu, kita tak boleh ni. Tapi kalau kita dah habis semua sekadar selesai dan kita pun tak boleh bangun. Kadang-kadang masjid ramai sangat, ramai sangat masjid kan, ramai orang penuh, kita bangun, ada majlis lepas tu, kadang-kadang hadir majlis, memang keadaan tak sesuai untuk bangun atau apa sahaja alasan yang kita rasakan syar'i, mana kemudian ketika itu kita dengar imam baca doa, boleh tak kita aminkan? Aminkan. Kita tidak menyokong tindakan itu pada asalnya, tapi doa yang baik kita boleh aminkan, tidak? Boleh aminkan. Terutamanya hajat yang diminta ketika itu sesuai dengan hajat yang kita mahukan. Jelas dua keadaan. Ni, jangan pula bermudah-mudah. Bukan saya suruh bermudah-mudah, tidak, tapi tengok pada keadaan tertentu. Wallahu alam. Saya tak tahu dalil, tapi itulah bila dibincangkan masalah ini, saya lebih banyak bincang beberapa masyayikh. Bila sebut begitu, mereka kata itu ijtihad yang baik, tidak meninggalkan sunnah Nabi SAW pada masa sama, tidak juga menyokong suatu perkara yang salah dilakukan, dan juga menjaga kemaslahatan. Tapi kalau mampu, satu tempat tak ada masalah lah. Tempat kita tak ada masalah. Kita dah zikir habis selesai bangun, semua tak ada masalah. Terutama di KL, di Selangor, tak ada apa masalah semua kali. Selesai zikir semua sekali, bangun, solat. Lepas solat sunat, imam masih tak habis lagi, doa. Imam baca doa lagi, doa lah, tak apalah. Doa kebaikan tertentu. Kita bukan menolak doa. Kita hanya tidak setuju apabila satu amalan yang umum dikhususkan pada satu tempat. Doa ramai-ramai apa hukumnya? Masyru', tidak ada khilaf. Doa ramai-ramai boleh tidak? Boleh. Cuma diletakkan dalam tiap-tiap kali selepas solat, seolah-olah ia sebagai sunat yang sabit, dengan sebagai amal selepas solat, itu yang dibantah oleh ramai pendakwah kita. Okey. Silakan. Ya, saya. Dalam doa kunut, dalam kunut ni ada dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian doa, permintaan. Permintaan tu doa, aminkanlah. Yang kedua, pujian. Allahumma hdini fiman hadait, atau Allahumma hdina fiman hadait. Permintaan, minta hidayah. Wa afina fiman afait, permintaan, minta afiah. Wa tawallana fiman tawallait, doa, minta wilayah. Wa barik lana fima a'tait, ini imam minta barakah. Wa qina syarra ma qadait, juga minta supaya dijauhkan daripada qada-qadar yang buruk. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait. Ini adalah bukan permintaan, tetapi satu dikatakan sebagai bentuk tawassul, memuji Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala sebagai ta'lil kepada doa-doa yang kita minta tadi. Sebab tu dalam sebahagian daripada dalam mazhab Syafi'i sendiri, mereka tidak disebutkan dalam mazhab secara jelas, tapi ada yang membezakan. Waktu amin, waktu permintaan diaminkan, waktu memuji Allah puji sekali. Ini puji sama-sama. Kita kata Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Fa innaka taqdi, puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi makmum dengan imam sama-sama puji Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi wa la yud'a, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait wastaghfiruka wa natubu ilaik, dan sebagainya. Ini semua puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ijtihad lah daripada ulama. Kerana apa?
kerana bacaan tadi ada yang bentuk permintaan, ada bentuk pujian. Ada orang kata bid'ah, tak juga. Kerana kita mengaminkan permintaan. Tapi kalau nak baca penuh, imam baca penuh, aminkan secara keseluruhan. Tak ada masalah. Kalau imam baca kuat, ada imam yang memilih untuk baca kuat sampai habis. Salah tidak salah? Tak salah. Itu juga salah satu daripada mana kita doa berserta dengan tawasul, cara tawasul dan cara kita memuji Allah, itu juga sebahagian daripada doa. Jadi dua wajah tak ada masalah lah. Dalam mazhab tak ada masalah, jumhur pun tak ada masalah. Khilaf ada ke tidak kunut tu. Kunut tu khusus untuk witir, doa untuk bersebab sahaja, ataupun memang ada kunut subuh atau tidak. Bukan pada bacaannya. Bacaannya sepakat ini adalah bacaan yang diajar oleh Nabi SAW dalam solat witir. Okey, kita habiskan sikit ya. Sebaliknya pengikutnya wajib mentaati mereka dalam masalah itu dan meninggalkan pendapat mereka sendiri. Jadi kita ada pendapat kita, tapi pemerintah dah tetapkan satu pandangan. Itu dalam masalah ijtihad, bukan masalah nas. Bukan masalah yang mukhalafah yang jelas. Dalam masalah ijtihad, jadi kita tinggalkan pendapat kita, ikutlah apa yang diputuskan oleh pemerintah. Ini kerana maslahah jamaah dan kesatuan serta kerosakan, perpecahan dan persedihan adalah lebih besar berbanding dengan masalah-masalah juz'iyah. Masalah umum itu lebih utama dengan masalah juz'iyah. Okey. Sampai sini insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. InsyaAllah. Soalan pun dah buka dah. Dah banyak soalan tadi. Kalau ada soalan lagi silakan. Hukum sama macam solat di belakang imam ahli bid'ah atau fajr dan sebagainya. Sah tak sah? Sah. Tapi kalau boleh bagi imam lain, bagi orang lain jadi imam. Kan? Kalau boleh bagi orang lain jadi imam, kita boleh tukar. Tapi jangan main-main kat kampung. Orang kampung antara maghrib isyak, waktu sambil makan pisang, isyak okok kat tangga. Jangan tegur. Nak kena lempang dengan pakcik-pakcik tu. Kita nak cakap pun tak berani. Sambil cakap, disembur kita lagi. Tu jemput, makan dik. Takkan kita nak marah dia. Susah. Mana kena ada masa yang sesuai. Jadi, tapi kalau kita mampu AJK, ahli kuasa atau pemimpin masyarakat dan sebagainya, lebih baik dahulukan orang yang lebih soleh. Dirisaukan rokok ini menjadi sebab kefasikan. Kalau kata haram, orang selalu buat benda haram ni, dirisaukan, dikhawatirkan, dan itu lebih baiklah tidak dikedepankan. Si imam ramai marah ni kalau dengar bab ni. Imam rokok ramai. Saya kenal sendiri pun ramai. Saya kenal secara personal. Masya Allah, suara baik. Malah ada qari yang terkenal juga, ada yang merokok. Dan bab ni bab nak tak nak, walaupun kita tak setuju langsung dengan kaul kata rokok ni makruh dan sebagainya, nak tak nak kita kena raikan keadaan. Boleh ubah, tak boleh jangan kita buat perkara yang boleh menjadikan suasana riuh. Bismillah. Kawan dekat gym. Bismillah. Pak Imam.
Hukum sama, ahli maksiat. Mm. Kalau boleh dia masuk pertandingan, kata imam, kami nak stop dengan imam, pakai spender depan orang dan sebagainya. Tak jadi imam lah. Kalau mampu untuk hentikan, hentikan sebagai satu kalau mampu. Kalau tak mampu dan dia memang imam ratib ke sebagainya, balik pada hukum yang sama. Bina badan. Bab bina badan tak ada kaitan dengan bab dia masuk pertandingan. Stop dia lah. Kalau kita secara jelas, tahu secara jelas dia nak ni semua sekali, kita halang. Kita ijtihad kita. Apa yang disampaikan tu membantu dia atau tidak untuk perkara maksiat dia. Kalau jelas apa yang kita buat itu membantu, memang kita tak boleh sama. Tapi kalau kita tahu dia ni secara umum memang nak jaga badan dia ke, nak jaga kesihatan sebagainya, kita tak ada masuk campur dengan urusan dia, tak masalah. Tapi kalau kita tahu memang dia kita adalah punca dia boleh ikut serta dalam perkara yang haram, itu adalah syubhah yang jelas. Subhat. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.